Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita kembali lagi dalam siri taklimat kita pada pagi ni. Kita teruskan taklimat kita sehingga pukul 1 nanti Okey, saya akan membicarakan tentang portfolio dan juga file RPH. Terlebih dahulu saya nak beritahu saya dah masukkan dalam ruangan chat box kita punya pautan untuk pelajar download portfolio Di situ ada banyak file, semua file kena download. Jadi sementara saya bersembang-sembang ni, bolehlah tengok sebab tadi saya terlupa nak beritahu pada siapa yang dah masuk, dah tengok, muat turunlah. Sebab saya tak pernah akan akses untuk editor, selagi kan ada banyak perubahan tak. Jadi muat turun itu yang lebih baik lah Okey, terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya sekali lagi. Kalau ada yang nak kenal, ada yang belum, tak apa. Kita berkenalan semula. Okay, nama saya Mat Nakai bin Mat Nangin, pegawai pengurusan praktikum. Saya lah orang bertanggungjawab yang membuat pengurusan untuk surat menyurat dan juga menguruskan penempatan semua pelajar. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang pembinaan portfolio. Okey, ada macam-macam cerita tentang portfolio. Mungkin kamu ada dengar daripada sini kamu ataupun orang-orang terdahulu daripada kamu, portfolio kena buat secara online. Ya, pada waktu PDPR kita memang arahkan pelajar untuk buat secara online. Maksudnya portfolio disediakan dari dua cara, iaitu pertama secara fizikal dan yang kedua secara online. Namun walau bagaimanapun atas dasar keperluan tertentu, kita dah tetapkan bahawasanya semasa ini sebabkan sekolah sudah bersemuka, tak ada lagi PDPR, maka kita akan buat semuanya secara fizikal. Sebab kita juga menerima banyak aduan yang mengatakan bila pensyarah datang ke sekolah, pensyarah cakap tak ada pun portfolio, tak semak pun portfolio pun ada. Jadi kita tak nak jadi isu lah di situ, sebabkan pembinaan portfolio ni adalah salah satu aspek pemakahan yang diambil kira Itu yang Cik Nazri cakap tadi dalam taklimatnya, dalam motivasi yang disampaikan tentang pengurusan. Jadi inilah dokumentasi yang kamu akan lalui Okey, ada banyak file dalam tu. Kalau boleh kamu buka lah yang seperti mana yang saya buka ni, iaitu dokumen praktikum PITO dan PDPP. Okey, sambil saya bagi orang kata penerangan ni, kalau kamu nak bertanya, boleh bertanya terus. Sebab kita takut nanti kan bila kita dah berjalan banyak dokumen kan, kamu nak tanya pun, dah terlupa apa nak tanya Okey, yang ni adalah muka pertama. Dia bukan kulit kulit ada yang lain. Yang ini adalah muka pertama portfolio. Saya minta semua pastikan pastikan ada lah, janganlah yang tak ada pula Okay, kalau kata kamu ada terima versi terdahulu daripada pelajar-pelajar yang lepas, saya tak kata tak boleh guna. Saya kata tengok balik dengan versi yang semasa, sebab saya takut nanti ada perkara yang tak sama. Itu yang saya takutkan. Tapi tak jadi masalah pun. Yang penting benda tu ada. Yang ni dia adalah maklumat-maklumat butiran-butiran yang asas macam ni kita punya organisasi lah. Siapa ketua unit, tolong ketua unit, pakar rujuk, saya sendiri pegawai pengurusan dan juga pembantu operasi lah. Okey. Kemudian kita ada alamat surat menyurat Kadang-kadang ada pelajar tanya macam mana nak hantar borang, macam mana. Kadang saya pun tak tahu nak cakap lah. Alamat ada tapi mungkin tak perasan. Ini alamat dia. Kita ada talian telefon dan juga fax. Kalau boleh ingatlah, sebab apa kadang-kadang saya sebabkan duduk dalam gua batu ni, jabat saya ni gua batu. Masuk line tak ada. Jadi saya terpaksa bergantung harap pada telefon pejabat dan juga kepada WhatsApp call. Dan jenis saya tak suka WhatsApp call sebab saya tak ada masalah untuk buat WhatsApp call daripada pejabat. Tapi saya takut ada masalah dengan orang yang saya telefon. Line tak ada ke, data tak coverage ke, cukup ke tak cukup. Itu yang kita tak nak tu.
Kalau kata ditelefon melalui nombor telefon pejabat, tengok depan tu pangkal dia 05533, itu confirm lah saya yang telefon. Kadang-kadang kita ada keperluan, kita terpaksa hubungi pelajar. Jadi stay alert lah. Kalau tengok saya WhatsApp, betul kalau saya ada WhatsApp, tak apa. Kalau ada kelas, tak apa. Teruskan kelas depan kuliah tu, bagi respon lah. Okey, kita teruskan. Kemudian kita ada, dalam file yang sama, kita ada senarai SMA. Okey, bila ada apa-apa dokumen dalam portfolio ni, kalau kata ada nama pelajar ke, program ambilan ke, apa butiran-butiran mengenai diri kamu, kamu kena isilah. Okey, macam ni, kamu boleh rename balik lah. Bahagian ni, kamu letak nama kamu Ahmad bin Abu ke, Sulaiman bin Sakirin ke, boleh letak. Okey, kemudian yang sini PDP program dan ambilan, kamu kena letak PDPP ambilan Oktober 2021. Kena tarik lah. Okey, borang ni, okey, ada juga sebelum kita teruskan, ada juga yang bertanya, cik, kalau kata saya tak ada printer, saya minta tahu kawan saya print, kemudian saya tulis tangan, boleh ke? Jawapan saya boleh, tapi sebab kata Cik Nazri lah, sebab saya, semua orang sedia maklum dengan allowance yang kamu dapat. Saya tak suka nak sebut pasal allowance ni sebab duit ni bab yang sensitif. Kalau nak bercerita pasal duit memang sensitif. Tapi janganlah sampai kata orang, alamak, takkan portfolio student PDPP pun nak tulis tangan. Sengkit sangat ke sampai tak ada printer. Jangan sampai kita kena hina sampai macam tak tu sekali. Jadi kalau boleh biarlah kita print hitam putih pun tak apa. Kadang-kadang saya faham mungkin ada setengah pelajar yang ambil keputusan beli printer LaserJet yang kecil tu, maknanya boleh print banyak sebab LaserJet. Tak ada masalah, tak ada masalah. Yang pentingnya bertaik dan kemaslah. Okey, seterusnya dalam seterusnya ini adalah perkara-perkara, dokumen-dokumen ataupun perkara-perkara yang kamu kena lekatkan dalam portfolio ni. Okey, ada yang sebagainya ada borang, ada sebagainya kena kamu bina sendiri. Tak ada masalah, ini sebagai garis panduan saja. Okey, di sini kalau kamu lihat, di sini ada P, di sini ada GP. Okey, P ni merujuk kepada pensyarah dan GP ni merujuk kepada guru pembimbing. Okey, yang ni untuk ditanda. Okey, untuk pengetahuan kamu, portfolio kamu ni, yang akan menyemak portfolio kamu ni adalah guru pembimbing. Boleh juga kepada guru besar ataupun mana-mana guru yang berkenaan. Guru yang berkenaan ni maksud saya macam mungkin kamu bila pokok, mungkin kamu diletakkan di bawah guru tertentu. Itu tak ada masalah, boleh juga diterima asalkan ianya bersemak. Okey, dan apabila pensyarah datang, pensyarah pun kena buat semakan. Sama ada dia nak tengok detail ke, hospital selalu ke, touch and go ke, itu jangan campur. Yang pentingnya apabila setiap kali pensyarah datang, kamu kena letaklah portfolio. Ini cik, portfolio saya dan juga file LPH. Nanti pensyarah akan buat semakan. Ini borang-borangnya lah, hospital selalu ada banyak. Tapi jangan risau semuanya saya sediakan macam atau template ataupun sekurang-kurangnya ruangan untuk kamu letakkan apa perkara yang diperlukan. Okey, yang ni kita ada biodata guru pelajar praktikum. Saya nak Kak A, saya nak tanya nama jadi Allah selamat. Untuk yang atas tu kan, pensyarah dengan guru pembimbing akan semak berapa kali maksudnya dia akan random ataupun last kali baru bagi dia orang semak. Okey, ini bagus punya soalan ni. Memang saya pun tak pernah dapat soalan macam ni. Jadi sebenarnya pensyarah nak semak berapa kali pun terpulang, guru pembimbing nak semak berapa kali pun terpulang. Kalau dia tengok item tu ada, dia boleh tanda. Kalau tak ada, dia akan tinggalkan lah. Setidak-tidaknya pastikan semua item ni ada dan guru pembimbing ataupun pensyarah last kali dia datang, mesti dia kena tanda. Kalau dia tak tanda tu, tolong peringatkan lah. Semakan atas portfolio adalah berlangsung sepanjang masa.
Okay, kadang-kadang mungkin ada item tertentu, contoh macam senarai nama staff ni, mungkin kemudian sikit senarai nama staff ni, katakan kamu buat, mungkin sebabkan minggu pertama masuk sibuk, minggu kedua masuk sibuk, minggu ketiga baru wujud. Tak apa, itu tak ada masalah. Sebab portfolio ni dia lebih kepada record. Maksudnya benda tu ongoing process. Dia bukannya bila hari pertama kamu masuk sekolah semua kena ada. Tak. Dia tak macam tu konsep dia. Dia bila kamu buat, bila pensyarah datang, guru pembimbing tengok, kalau ada dia akan tanda. Itu konsep dia. Dia bukannya sepanjang hari pertama, ni macam ni. Hari kedua pun, tak. Dia tak semestinya senang cerita lah. Daripada minggu 1 sampai minggu ke-10, minggu 10 tu kalau tak ada benda-benda yang disenaraikan, itu memang korang salah lah. Maaf lah saya lebih santai sikit. Penatlah kita formal-formal ni kan. Tapi yelah, formal tu, formality perlu. Tapi kadang-kadang formality tu membataskan orang kata apa, pergaulan kita, percakapan kita tu. Kita terasa jauh lah. Wahai kita ni bukannya beza. Macam saya cakap dalam taklimat guru pembimbing, ada juga guru pembimbing yang korang akan bakal terima ni, yang dia baru je praktikum tahun lepas. Tahun lepas dia baru praktikum, tahun ni dia masuk mengajar, posting. Dan dalam masa yang sama, tahun ni dia dapat pula guru pelatih untuk dibimbing sama macam korang. Jadi kata apa, orang kata apa, benda tu kita nak cakap gap tu jangan dekat sangat, jangan terasa jauh sangat lah. Nanti kalau ada masalah ke apa, kita tak boleh nak bercakap sangat. Itu cerita dia. Okay, saya teruskan ya. Biodata guru pelatih, ini lengkapkanlah. Okay, mungkin ada perkara-perkara yang macam ni, guru pembimbing, relatif teras ni, kamu tulis di sini tidak berkenaan. Okay, jangan takut ya, kalau benda tu tak guna ataupun tak ada, tulis sini tidak berkenaan, tak ada masalah ya. Okay, sekarang ni sebabkan teknologi kita terlalu canggih, saya nak tegur satulah pasal gambar. Gambar ni kalau nak letak, yang ni kamu boleh delete, tak ada masalah. Gambar ni cuma saya minta satulah, gambar formal lah. Janganlah kamu letak gambar Facebook, saya tak apa. Bukanlah tak boleh, sebab portfolio ni dokumen yang formal, jadi letaklah gambar yang formal. Gambar yang formal ni maksud saya macam mana? Pakailah pakaian yang elok-elok. Kalau yang lelaki pakai tie dan tag apa semua. Kalau pakai blazer lagi cantik. Lepas tu cari dinding yang kosong, kamu ambil gambar. Lepas tu selfie pun boleh, tak ada masalah. Yang penting gambar tu nampak macam gambar rasmi lah. Janganlah letak gambar Facebook, letak gambar di kebun bunga. Maksudnya macam ni kan, bunga kamu cium. Lepas tu letak dekat biodata kat sini kan. Dia jadi macam tak betul lah. Sebab benda ni dokumen rasmi. Biarlah benda tu, walaupun kita tak ambil gambar kat kedai, kita ambil gambar sendiri, kurang-kurang ni nampak lah macam gambar rasmi. Okay, kita sambung ya. Okay, bagi yang tak berkenaan, macam literas ni memang tak berkenaan, tak ada masalah, kamu letak situ tidak berkenaan. Alamat rumah ni merujuk kepada alamat kampung lah. Alamat menginap ni merujuk kepada alamat yang kamu menyewa ataupun alamat yang kamu minap lah senang cerita. Kalau kedua-dua ni sama, tak apa, letak je 2 kali. Kurang-kurangnya, kalau macam saya datang sekolah awak, saya tahu awak minap di mana berdasarkan alamat. Boleh ke saya datang ke sekolah? Jawapannya tentulah boleh. Sebab selalunya saya dilantik sebagai pemantau untuk datang melihat perjalanan praktikum pelajar di sekolah. Saya akan datang lah. Kalau saya datang, bahasa dia, kita kalau mudahnya, kalau ada pemantau datang, dia kena faham tau, pemantau datang ni bukannya dia nak cerita semua masalah. Kadang pemantau datang tu pemantauan rutin. Maksudnya, maksudnya kalau kata pemantauan tu, kita akan lihat perjalanan praktikum kamu, adakah pensyarah tu datang betul, guru besar letakkan ke posisi kamu betul, jadual kamu elok, lepas tu peraturan tu kamu patuhi, adakah kamu laksanakan tugas. Itu pemantauan rutin. Dan tak nafikan juga kita ada pemantauan kes. Kes pula kita terbagi kepada 2, satu kes praktikum dan satu lagi kes untuk cemerlang.
Itu pun kita kalau bagi kes sebelang kita panggil perentas. Kita tak panggil dia pemantau. Okey, seterusnya kita sambung kaum jantina ni letaklah. Settle perkahwinan ni kalau duda letaklah duda, kalau janda letaklah janda. Cuma saya nak bagi peringatan sikit saya tengok orang perempuan lately ni dia suka guna nama Cik Puan, gelaran Cik Puan. Saya secara personally saya faham kenapa orang suka guna nama Cik Puan ni. Nak menunjukkan seolah-olah kamu ni macam berkahwin tapi pada usia muda. Itu guna nama Cik Puan. Macam bunyi dia macam ala-ala kerabat diraja sikit lah konon-kononnya. Tapi saya nak bagi tahu gelaran Cik Puan ni sebenarnya ni saya bagi tahu awal lah. Kalau kebetulan ada saya minta maaf. Saya terpaksa cakap benda yang betul ya. Gelaran Cik Puan ni adalah khas khusus untuk isteri kedua. Gelaran Cik Puan ni adalah khas khusus untuk isteri kedua. Jadi kalau yang dah bergelar puan, jangan gatal-gatal pergi letak Cik Puan. Itu pengkhususan gelaran lah. Ini sajalah seling-selingan. Nanti kan ada yang tension dengan taklimat kan. Okay, kelayakan akademik ni isilah. Sekolah PBS ni sebenarnya ada satu je. Letakkan yang seperti ini tidak berkenaan. Sekolah praktikum satu ni letaklah nama sekolah kamu. Okay. Habis, kemudiannya sila lampirkan. Okay. Kalau kata kamu jumpa page macam ni, sila lampirkan apa nama dokumen dan kemudian diikuti dengan halaman tidak perlu dicetak. Maka halaman ni kamu tak perlu cetak. Tapi kamu kena cari dokumen ni. Kat mana nak jumpa surat pengenalan diri ni? Jeng, jeng, jeng. Okay, pautan ni petang nanti saya akan berikan. Suratnya dah sedia. Nanti kamu cuma cetak bahagian kamu saja. Sebab surat pengenalan diri ni biasanya kita akan buat dalam satu file yang besar. Dan kemudian secara, orang kata apa, dalam satu file yang besar tu, dia akan ikut nama. Biasanya surat pengenalan diri kita akan buat ikut alfabet lah. Kalau macam Abdul Aziz, nama yang teratas, Aziz lah orang paling atas. Diikuti oleh seterusnya siapa-siapa sampai lah bawah. Ya. Okey. Faham ini clear ya? Tak ada masalah ya? Okey. Kemudian kita pergi pada penyataan profesional. Penyataan profesional ni terbagi kepada 3. Sebelum, semasa dan selepas. Okey. Yang wajib ada sebelum hari pertama praktikum ialah penyataan profesional sebelum praktikum. Kat sini, apa yang kamu perlu nyatakan? Okey, kat sini kamu perlu nyatakan apakah harapan kamu. Okey, dengan praktikum ni, kamu apa yang kamu target, yang kamu nak capai dalam praktikum. Okey, yang pertama sekali dah tentulah peluang untuk mengajar, peluang untuk orang kata mengaplikasikan segala teori pembelajaran. Lepas tu kamu juga nak nyatakan orang kata apa perancangan strategi kamu yang kamu akan gunakan. Okay, mungkin ada di antara kamu yang akan terima murid daripada penutur utama. Ya, penutur pertama ataupun penutur utama. Maksudnya memang exactly lah orang Cina, murid Cina. Kalau murid-murid Cina, apakah strateginya? Kalau murid-murid yang bukan penutur asal, dia jadi bahasa kedua, apakah strateginya? Dia tak sama. Jadi kat sini kamu nyatakan, kamu nyatakan apakah harapan kamu, apakah kamu punya objektif, apakah sasaran kamu, dan apa yang kamu nak capai dalam praktikum ni. Itu secara simple selalu. Okey, mungkin kali pertama kamu buat penyataan profesional sebelum PBS ni, dia mungkin akan jadi isu apabila pensyarah datang, pensyarah tengok, pensyarah baca, kamu punya penyataan profesional sebelum praktikum ni kurang sesuai, perbaiki. Okey, kamu pun tak apalah, yang dah buat tu tak apa, kamu biarkan, kamu buat semula yang baru. Okay, kamu buat semua yang baru, cantik-cantik, print, pensyarah puas hati, okey, tak ada masalah. Dia kadang-kadang ada setengah pensyarah, dia
dia ada fokus dia. Okay, student kena begini. Itu tak ada masalah. Yang pentingnya kamu kena buat. Kalau kamu tak buat, itu masalah lah tu. Ya? Okay, tak salah kalau kata kamu boleh bincang dengan pensyarah macam mana draft dia. Kamu dapat draft, kamu bincang dengan pensyarah, betul tak apa yang saya buat ni. Kalau kata ada apa yang kurang, boleh tak bagi tahu saya? Macam tu. Okay, kebetulan saya nak selesaikan isu pasal bahasa. Isu bahasa. Sebagai kamu BCSK, penyediaan portfolio hanya dibenarkan dalam 2 bahasa saja, iaitu bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Untuk pelajar yang terlibat dengan pengajaran bahasa, contohnya macam korang ni lah, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil SK, untuk RPA saja dibenarkan untuk buat dalam bahasa Cina. Yang selebihnya kena buat dalam BM. Okay, kalau ada permintaan daripada pensyarah, mungkin kita akan bagi kelonggaran hanya pada jurnal. Sebab jurnal tu pensyarah akan semak setiap minggu. Jadi kalau kata jurnal tu kita bagi kelonggaran lah untuk pelajar buat dalam bahasa Mandarin. Selebihnya kena buat dalam bahasa Melayu. Saya harap tak jadi isu lah bahasa ni. Kalau kata ada percanggahan, maksudnya daripada perkara tu, nanti maklumkan dengan saya, nanti saya akan bincang balik dengan Mr. Ng. Tapi sebenarnya memang dah jelas peraturan untuk menyediakan portfolio hanya dibenarkan 2 bahasa, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kecuali untuk pelajar yang mengajar bahasa lain, dibenarkan untuk RPA sahaja disediakan dalam bahasa tersebut. Selebihnya kena buat dalam DM. Ya. Okey. Kat bawah ni, ni dah bermula lah. Kita biasanya kebanyakan dokumen, ada banyak dokumen bertanda tangan. Ada guru pembimbing, ada yang pensyarah penyedia, ada yang kedua-duanya. Ya. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya, pastikan guru pembimbing tanda tangan dahulu. Kok macam mana pun, kalau ada nama guru pembimbing, bagi guru pembimbing tanda tangan. Sebab apa? Sebab guru pembimbing adalah orang individu yang paling dekat dengan kamu di sekolah. Kamu akan jumpa dia, kamu akan tanya dia, kamu akan walaupun pecahan jadual waktu tu 8 waktu, yang berkemungkinan minimum 8, maksimum 12, berkemungkinan kamu akan ada satu hari tu kamu akan datang sekolah saja-saja. Tak ada jadual. Itu tak bermakna kamu goyang kaki di sekolah. Ada banyak perkara yang kamu kena selesaikan. Dan saya memang mengharap sangatlah kalau dapat semua pelajar selesaikan urusan buat RPA ke, nyemak ke, siapkan portfolio ke, cubalah selesaikan di sekolah. Ya? Sebab apa? Sebab itu sebagai satu pelatihan supaya pada masa akan datang, bila kamu sudah posting nanti, sudah berkhidmat dengan keadaan sebenarnya, kamu akan terikut dengan cara itu. Maksudnya bila kamu balik ke rumah, kamu tak akan pandang dah kerja-kerja di sekolah. Lebih-lebih lagi kepada orang perempuan. Saya faham bila menjadi seorang perempuan ni tanggungjawab dia besar. Dia nak nguruskan rumah tangga, nak nguruskan suami, nak nguruskan anak. Itu bukanlah satu benda yang, orang kata benda-benda indah yang boleh dikenang selepas perkahwinan. Tak. Bukan saya menakutkan kamu untuk kahwin. Tak. Tapi saya nak cerita hakikat sebenarnya. Jadi orang kata apa, apabila kamu daripada praktikal, kamu dah latih diri kamu untuk siapkan semua kerja di sekolah, kamu balik rumah, kamu rehat. Itu yang Cik Nazri cakap, boleh pergi jogging, boleh tengok movie, boleh release station, boleh nak karaoke jamban, nak pergi makan tom yum seafood. Itu yang Cik Nazri cakap. Walaupun kita berada dalam tekanan, tapi kita ada masa untuk melepaskan tekanan. Ataupun pada mereka yang ada side job, kerja sampingan, waktu ni lah kamu boleh, orang kata, memberi ruang untuk kamu buat kerja-kerja sampingan tu. Walaupun hakikatnya memanglah IPG tak galakkan pelajar, sebenarnya tak boleh pun, tapi kebanyakan kami ni kami faham atau kadang-kadang desakan hidup ataupun keperluan untuk membantu keluarga.
Jadi biasanya macam saya pejam mata lah. Benda tu saya buat tak tahu. Nampak pun saya buat tak tahu je. Itu cerita dia. Okay, panjang pula melalut tak apa, kita berkongsi-kongsi. Jangan stres-stres. Okay, kemudian kita seterusnya pergi penyataan profesional semasa praktikum. Okay, untuk yang ni, kamu kena nyatakan apa perjalanan kamu kurang-kurangnya dalam minggu ketiga, minggu keempat penyataan semasa praktikum ni dah kena ada lah. Maksudnya setelah kamu datang sekolah, kamu ceritakan apakah situasi sebenar di sekolah, apa yang berlaku di sekolah, sama tak dengan apa yang kamu hajatkan, sama tak dengan apa yang kamu rancangkan sebelum praktikum, berdasarkan penyataan sebelum lah. Lepas tu kamu tengok apakah pelaksanaan kamu yang kamu boleh teruskan, apakah pelaksanaan strategi ataupun kaedah yang kamu kena ubah sesuai. Mungkin kamu ingat, sekolah ni ada penutur asli untuk bahasa Cina. Kamu pun buat persiapan begini-begini. Tiba-tiba bila kamu sampai ke sekolah, 100% pelajar kamu gunakan bahasa Cina ni sebagai bahasa kedua. Jadi kamu kena ubahlah strategi. Ataupun boleh jadi juga kamu dapat murid yang bercampur-campur. Kamu dapat asalnya strategi yang begini, tiba-tiba bila masuk sekolah tengok murid, alamak, macam ni ke? Dia jadi macam, ini kita kena buat modify. Supaya apa yang kita rancang tu, sebahagian boleh jalan-jalan, mana yang tak boleh kita modify. Kamu nyatakan dekat sini. Sama juga macam penyataan sebelum, kalau kata ada apa-apa, kalau kata kamu dah buat, tiba guru pembimbing tengok, syarah penyanyi tengok, ada boleh ubah. Style saya, kalau yang penyataan pertama tu, syarah suruh ubah, penyataan yang pertama tu jangan keluarkan daripada portfolio. Simpan dalam portfolio. Kamu kena buat, orang kata apa, yang versi terbaru kamu letak di atas. Versi yang lama kamu simpan di belakang. Supaya itu adalah bukti kerja kamu. Sekarang ni, kita kena simpan bukti, kita kena biasakan diri kita untuk simpan bukti atas apa kerja buat yang kita buat di sekolah. Penyataan yang lama ada, kamu dah betulkan, yang depan kamu letak. Sekurang-kurangnya, kalau saya datang, katakan saya sebagai pemantau, saya datang ke sekolah, saya cek kamu punya dokumen, saya akan tanya, ini kenapa tak ada tanda tangan lagi? Minggu ke-7 saya datang ke sekolah ni, kenapa penyataan sebelum ni, guru pembimbing belum tanda tangan? Kamu pun buka cek, yang ni yang saya dah betulkan. Yang lama punya ada ni, guru dengan pensyarah dah sign. Cuma guru ada minta pembetulan sikit, pensyarah ada minta pembetulan sikit. Jadi saya tengok, adalah buktinya. Jangan dibuang lah. Sebab apa? Itu adalah evidence. Evidence, apa-apa evidence adalah penting. Jadi kita kena simpan. Jadi tak adalah saya tuduh kamu, minggu ke-8, minggu ke-7 baru dapat penyataan profesional. Kamu ni praktikal lembab benar. Jadi taklah jadi macam tu. Maksudnya bila ada bukti, kamu tengok, saya pun tengok, bukti ada. Bagus. Dalam laporan saya akan masukkan pelajar ini sentiasa mengemas kini kerja berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru pembimbing dan pensyarah. Walaupun laporan saya sekadar laporan, tetapi ianya boleh mempengaruhi keputusan. Itu yang tadi Cik Nazri cakap berkenaan tentang orang kata apa, penilaian tu segala-galanya pada pensyarah. Pensyarah nak beri markah tu berapa pada pensyarah. Tetapi keputusan pensyarah tu boleh dipengaruhi oleh ramai pihak. Masuklah saya. Saya bukan nak kata saya ni orang berpengaruh, tapi saya nak bagi tahu kadang-kadang report-report yang begini dia akan mempengaruhi. Sebentar saya akan kembali sekejap lagi. Minta maaf atas selingan yang lama. Ada sedikit keperluan tadi perbincangan. Saya minta maaf kat mana tadi saya. Penyataan profesional kita teruskan penyataan profesional selepas praktikum. Yang ni kamu akan sediakan selepas habis praktikum. Minggu ke-10 kamu sediakan berdasarkan apa pengalaman kamu yang kamu dah lalui selama 10 minggu. Setelah 10 minggu apa yang kamu lalui, inilah perkara ini.
Kamu nyatakan setelah 10 minggu berdasarkan apa yang saya rancang sebelum dan apa yang saya lakukan, apa yang saya telah laksanakan selama 10 minggu. Kamu nyatakan di sini. Penyataan profesional selepas praktikum. Okay, kamu nyatakan boleh juga ya dalam penyataan profesional ni, kamu menyatakan target kamu dalam DSKP yang telah diberikan. Yang mungkin penyataan sebelum tak adalah, di semasa dan selepas. Okay, semasa tu kamu menyatakan kamu diberikan di SKP, dia bermula daripada mana, dan kenyataan selepas ni kamu nyatakan di SKP kamu dah habis sampai mana dan adakah ikut perancangan 10 minggu kamu dan juga adakah ianya menepati apa yang telah dirancang oleh panitia. Panitia bahasa Cina, adakah ianya menepati. Itu pun satu perkara juga yang kita kena lihat balik. Okey, seterusnya peta dan lokasi, ini tak payah pening-pening kepala lah. Peta dan lokasi ni ambil je Google Map. Tapi kalau boleh Google Map ni, pastikan daripada IPG sampai ke sekolah. Ya, pastikan tak adalah orang kata apa yang belah-belah atas tu, pastikan peta je. Pandai-pandai lah nak crop kena tahu print screen, tahu macam mana nak crop Okay, kalau mungkin pada tahun 2000, kita kata sebelum tahun 2015, mungkinlah peta ni agak susah sikit lah nak buat, tapi sekarang dah mudah Okay, lepas tu plan sekolah. Plan sekolah ni merujuk kepada, plan sekolah. Maksudnya plannya ada bangunan, padang kat mana, tempat perhimpunan kat mana, kantin kat mana. Ni kamu kena minta lah daripada sekolah. Biasanya ada dalam takwim dan bila bercakap dengan takwim, baru saya ingat, apabila di sekolah nanti, perkara pertama dokumen yang kamu kena minta daripada PK1. Kalau tak dapat PK1, kamu boleh minta daripada jabatan. Daripada pejabat pentadbiran. Okay. Minta takwim sekolah. Takwim sekolah ni, kebanyakan benda yang ada dalam portfolio ni, boleh kamu jumpa dalam takwim sekolah. Okey, kita teruskan. Kemudian kita ada bilik darjah. Bilik darjah ni lebih merujuk kepada pelan lantai. Pelan lantai, papan putihnya kat mana, meja guru kat mana. Lepas tu dekat susunan meja macam mana. Okey, kat sinilah yang kita akan tengok kamu. Adakah susunan meja kamu, bukan susunan meja kamu, maksudnya susunan meja di kelas yang kamu ajar, adakah ianya mengikut trend pengajaran abad ke-21, EAK 21. Itu cerita dia. Dan kemudiannya, kalau kata kamu ada 2 kelas, maka yang ni kamu boleh duplicate lah. Yang muka surat yang ni mungkin untuk kelas bilik darjah. Kamu tulis sini mungkin 4 sarjana. Yang seterusnya bilik darjah 5 cemerlang contohlah Saya pun tak tahu apa nama kelas yang ada di sekolah sebab tak ada standardized. Ada yang macam-macam Ada yang guna nama planet, ada yang guna nama universiti, macam-macam. Okey, kemudian carta organisasi sekolah. Okey, saya minta carta organisasi sekolah ni, saya tak nak carta yang ada jawatan saja, saya tak nak. Dia yang standardized adalah carta yang ada jawatan dan juga nama. Katakan sini guru besar. Guru besar tu nama dia siapa? Katakan nama guru besar dia Puan Hajar Salmah contoh Puan Hajar Salmah. Lepas tu bawah dia ada jawatan guru besar. Lepas guru besar PK1. Lepas PK1 siapa? Ada namanya, ada namanya, ada jawatannya. Saya tak nak lah kata tiba-tiba carta organisasi je. Sebab saya tahu carta organisasi je memang boleh dapat kat Google. Copy paste. Tak ada masalah copy paste tapi modify. Letak nama nama bagi orang yang duduk jawatan tu. Itu sebab saya kata tadi minta takwim sekolah. Ada satu buku tu nama takwim sekolah sebab di situlah ada carta organisasi, ada perancangan, kemudian ada senarai nama guru-guru, senarai nama jawatan kuasa. Di situlah semua segala-galanya ada di situ. Dan itulah rujukan utama kamu untuk buat portfolio.
masuklah carta organisasi. Ya. Okey, kita pergi seterusnya. Misi dan visi ni tak payah ubah sebab benda yang sama. Dan kemudian kita pergi kepada takwim sekolah. Takwim sekolah ni mestilah merujuk kepada sela tempoh masa kamu praktikum. Maksudnya daripada 13 Jun sampai 19 Ogos. Kamu nyatakan tarikh kat sini, bulannya di sini, dan apa aktiviti yang sekolah dah rancang. Ada banyak ya. Yang paling hampir sekarang ni mungkin sukan tahunan. Okay, mungkin sini sukan mini, ni sukan taran, sukan tahunan. Mesyuarat PIBG. Ada tak mesyuarat PIBG? Ya, ada sekolah belum laksanakan, ada sekolah dah laksanakan. Lepas tu sambutan Hari Raya Haji. Jangan lupa ya, kita akan melangkau raya ya. Kita akan ada raya nanti, bulan 7 nanti. Tak silap saya berapa ya, 9 hari bulan kot rasanya. 9 hari bulan Julai. Sambutan hari raya, kebetulan pula kalau sekolah ada buat korban, majlis korban sekolah, boleh masukkan. Ya. Dan pastikan kalau kata ini macam ni contoh jadual ni, katakan tak cukup kan. Apa, kamu tekan je tab, nanti dia bertambah lah kotak. Pandai-pandai lah kamu ejah. Cik, kalau dah terlalu banyak sampai 20 surat, boleh, tak ada masalah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Yang penting ada. Janganlah dia tengok datang sekolah, apa aktiviti pun tak ada, macam mana ni. Ni kalau boleh, yang di sini bertaik. Ruangan catatan ni tulis tangan pun tak apa. Itu tulis tangan tu merujuk kepada mungkin ada perubahan, kita dah rancang, mungkin pihak sekolah dah rancang sekian tarikh hari bulan. Okay, contohnya 15 hari bulan Jun ada mesyuarat agung PIBG. Sebabkan tiba-tiba pengerusi PIBG kata, kita buatlah mesyuarat ni hari Sabtu, dah kena pindah ke 18. Bolehlah baca catatan sini. Program ditunda ke tarikh baru iaitu 18 Jun. Sebab apa PIBG, mungkin YDP PIBG sekolah kamu tu datuk. Dia sibuk ada mesyuarat kabinet ke apa, kita tak tahu. Tiba-tiba dia minta tunggu hari Sabtu sebab hari Sabtu tu dia lapang. Contohnya. Tak ada masalah. Okey, seterusnya yang ini pastikan kamu tanda tangan. Guru besar tanda tangan. Okey. Saya terlupa nak beritahu. Kalau guru besar tak ada di sekolah, katakan untuk urusan tanda tangan guru besar. Kalau guru besar tak ada, kamu boleh pergi kepada PK1. Kalau PK1 tak ada, kamu boleh pergi PKCO. PKHAM. Kalau PKHAM tak ada, boleh pergi PKCO. Kalau PKCO tak ada, boleh pergi Pilihan Petang. Kalau Pilihan Petang tak ada, sama-sama lah kita kena fikir siapa nak sign. Okay. Mustahil ya untuk satu sekolah semuanya tak ada. Tapi saya tak nafikan ianya boleh berlaku. Dan sekiranya ia yang berlaku, tanda tangan siapakah paling layak untuk kamu dapatkan tanda tangan? Iaitu siapa saja yang menjalankan tugas guru besar di sekolah itu. Sama ada guru besar lantik ataupun guru besar yang dilantik oleh PPD. Contohnya PK1, semua PK tiba-tiba pergi haji. Maklumlah sekarang ni dah ada balik musim haji kan. Semua PK pergi haji. Jadi tak siapa boleh tanda tangan. Maka mana-mana guru yang menjalankan tugas sebagai guru besar, kamu boleh minta tanda tangan dia. Okey. Ini secara nama staff, taklah nama cikgu. Tadi saya sebut Pengajar Salma, grade dia berapa? DG 38. Contoh jawatan guru besar. Okey. Jawatan ni dia merujuk kepada jawatan yang diberikan yang dilantik Contohnya jawatan guru besar, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan kokurikulum, penilai petang, guru guru data, guru penyelaras bestari, guru media, guru akademik biasa, guru Jekov, guru apa. Jadi kena nyatakan jawatan dia tu. Berdasarkan grade dia tu, jawatan dia apa.
Grade pula ada macam-macam. Kena kenal ya sebab ini persekitaran kerja kita. Ada guru besar grade 38. Tapi bawah dia ada orang grade 44. Jangan pelik ya. Biasanya grade besar ni dia akan memimpin. Terbalik dengan pendidikan, grade yang besar belum tentu memimpin. Mungkin boleh jadi grade yang kecil untuk memimpin. Contohnya macam grade 38, guru besar. Bawah dia PK1, mungkin grade 44. Jadi tak tentu. Jadi kat sinilah kamu belajar struktur organisasi. Ini yang saya nak kamu belajar, satu perkara, iaitu tak semestinya grade kamu besar, kamu akan jadi pemimpin. Tak semestinya grade kamu kecil, kamu akan jadi pengikut. Tak. Maksudnya sini kita kena belajar menghormati orang berdasarkan apa yang telah dia lalui. Mungkin di grade 38, tapi pengalaman dia berapa puluh tahun. Mungkin ada yang mengajar dah, orang kata apa, daripada anak dara sampai dah ada anak dara. Asalnya dia posting kat sekolah tu anak dara, sampai dia dah ada anak dara. Dan anak dara dia pun dah kahwin. Itu dah tak jadi anak dara lah tu. Itu dah jadi apa orang kata apa bini orang. Itu maksudnya apa yang dilalui di sekolah tu, pengalaman dia, walaupun grade dia kecil tapi pengalaman dia besar. Itu yang kita nak kena faham. Okay, contohnya kalau macam kamu pergi sekolah, tiba-tiba kamu buat ni, tiba-tiba lah kamu jumpa ada cikgu tu grade dia DGA 29. Saya sebenarnya secara jujur saya terkejut. Sebab apa tahun lepas saya pernah jumpa satu organisasi senarai nama staf yang masih ada guru DGA 29. Sebab apa kalau untuk pengetahuan korang semua, kebanyakan guru DGA 29 ni dah tak wujud. Sepatutnya dah fokus berdasarkan time base yang ada untuk skim untuk DG 30, siri 30, sepatutnya dah tak ada dah. Tapi saya masih lagi jumpa. Kenapa? Mesti ada sebab. Biasanya orang tak naik grade ni, tak naik pangkat ni, dia ada sebab. Tapi janganlah tanya direct. Cuba berisik-risik dengan orang kata apa, berisik-risik dengan pejabat. Kenapa dia ni grade masih DGA 29? Mesti ada sebab. Jadi bila kita dah tahu cerita, itu yang saya bawa pula. Jadikan ia sebagai panduan pada kita. Oh, rupanya orang ni dia ada masalah. Mungkin dah kena tata tertib. Ataupun mungkin dia pernah minta cuti tanpa gaji. Mungkin dia jaga mak dia sakit. Kalau kita dapat tahu cerita macam dia jaga mak dia sakit, bolehlah orang kata apa, bolehlah tanya-tanya dengan cikgu, betul ke cikgu jaga mak saya sakit? Jangan tanya cikgu kenapa grade cikgu 29. Kenapa tak naik-naik? Jangan tanya macam tu. Tanya cikgu betul ke cikgu apa jaga mak sakit? Betul. Sebab kalau kita mohon cuti tanpa gaji, kekanan kita, tahun servis kita akan tertangguh. Dan sepatutnya dah tak ada dah GGA 29. Boleh tanya dengan PT apa sebagai orang kata apa, lah kita ngambil tahu. Jangan kita ni duduk kat sekolah semuanya buat tak tahu. Okay, staff, letaklah nama staff, Kerani, CC, PTW, PT, PO, semua letak. Okay, grade, jawatan apa. Mungkin ketua Kerani, ketua pembantu takbir, pembantu takbir kewangan, pembantu operasi dan sebagainya. Okey, seterusnya kat sini kita ada peraturan-peraturan sekolah. Peraturan-peraturan sekolah ni dia terbagi kepada dua. Satu peraturan untuk cikgu dan satu peraturan untuk murid. Kedua-duanya saya terima. Kalau dapat yang soft copy, boleh copy paste. Kalau dapat yang kena scan lah. Tapi kalau boleh, dulu saya terima. Tapi saya dah tak nak terima sebab saya nampak macam tak praktikal. Mana ada pelajar yang dia beli buku apa peraturan sekolah yang saiz poket tu, dia letak kat dalam ni. Yang tu saya tak nak lah, nampak sangat macam kita ni tak buat kerja. Kita ni kena tunjuk yang kita ni buat kerja. Tu yang masalah dengan kita sekarang ni. Jadi buatlah kerja sikit, pandai-pandai lah. Macam mana saya nak cakap benda ni dalam internet, mana pandai-pandai lah korang cari. Maksudnya gitulah. Kita bukan nak kata korang kena meniru, tak. Saya lebih suka gunakan korang kena cari acu. Macam kita nak buat kuih, acuan dia tu kan. Kita cari acu tu macam mana. Kita kadang-kadang kita nak bukan bagi tahu yang kita ni pandai, tak. Sometimes kita kena bijak.
Maksudnya, okay, kita tengok dekat internet, kan kita copy paste dan kemudian kita bolehlah ubah-ubah sesuai. Yang mana kebetulan sama, mana tak sama kita buang. Macam tu lah cara kita kerja. Janganlah kita straight langgar tembok. Langgar tembok. Itu kalau macam tu, kalau portfolio ni, kalau detail macam tu kamu nak buat, tahun depan pun tak siap Okay. Kemudian kita ada kat sini surat-surat lantikan tugas. Yang ni memang takdir. Yang ni hanya diberikan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah kebetulan kalau dia baik, dia nak selamatkan kamu, dia akan sediakan surat lantikan tugas. Maksudnya dia beritahu nama kamu dan surat tu dia sama macam surat pengenalan diri. Cumanya sekolah yang keluarkan, dia akan bagi tahu kamu kena ajar apa dan juga subjek apa, koko apa. Itu kira macam surat lantikan. Kalau ada cetak, kalau tak ada biarkan. Dan seboleh-bolehnya kena ada lah. Okay, boleh tanya sebab sekolah-sekolah yang saya hantar ni, sekolah-sekolah yang biasa terima pelajar praktikum. Kecuali yang di Taiping lah. Di Taiping, yang tu jarang-jarang kita hantar. Tapi boleh bertanya. Okay. Yang halaman ni tak perlu cetak lah kalau dah ada tulis situ. Okay, borang salinan, borang PR1 pesyarah penyelia. Saya nak tanya. Ya. Kalau surat lantikan tugas tu kan, contoh kita nak tanya dengan siapa dekat pejabat ke, PK1. pembimbing ke? Oh, okay. PK1. Exactly, the right person ialah PK1. Boleh juga tanya dengan guru pembimbing. Kalau guru pembimbing tak tahu, boleh tanya dengan PK1. Kalau PK1 kata tak tahu, biarkan dulu. Dan kadang-kadang sekolah mungkin dah terlupa sebab benda ni perkara biasa. Maksudnya sekolah dah tahu dia kena keluarkan satu surat lantikan. Sebenarnya surat lantikan ni macam dokumen yang akan menyelamatkan ramai orang. Maksudnya pihak sekolah selamat, kamu selamat, saya unit praktikum pun selamat. Sebab apa? Dokumen ni dia akan menunjukkan bahawasanya murid sekian akan diajar oleh guru pelatih. Subjeknya sekian, tempohnya sekian, apa subjeknya yang terlibat, kokonya apa, kalau elektrik teras ada, dinyatakan di situ. Supaya kita tahu kalau kata sekolah dia audit, dia tengok perjalanan tu adalah bukti yang ni waktu ni diajar oleh guru pelatih. Dia bukan nak tunjukkan benda tu macam kau tanggungjawab, tak. Maksudnya perjalanan tu dia ada bukti. Macam saya selalu cakap lah. Apa-apa pun ada bukti. Tapi kalau kata sekolah tak berikan, kita faham. Tak semua sekolah menyediakan surat lantikan tugas ni. Ada yang bagi, ada yang tak. Okey, kita teruskan. Salinan borang PR1 pesyarah penyelia. Dia ada satu je. Nanti petang nanti saya akan bagikan pautan untuk set edaran. Dalam set edaran tu ada borang PR1. Nanti cetaklah siap-siap untuk pesyarah ataupun pesyarah mungkin dia dah siap sedia untuk ni pesyarah siap sedia dah ada bawa siap. Kalau yang kebetulan pesyarah dah bawa tu tak apalah, tak pun kalau kamu print siap pun tak jadi masalah, print dulu boleh, tunggu pesyarah apa pun tak kisah, janji standby borang tu, pesyarah datang bagi pesyarah kena isi sekali saja borang ni, selebihnya dia akan isi borang lain. Okay. Kalau pesyarah dah beri pada kamu, pastikan ada satu salinan untuk kamu dan ada satu salinan untuk pesyarah. Okay, saya nak beritahu urusan PR1 adalah urusan pelajar. Sebab apa nanti di akhir praktikum kita akan minta lah dokumen-dokumen ni. Antaranya borang kehadiran, borang PR1. Jadi pelajar kena hantar salinan kepada kami. Okay. Tak, silap. Pelajar kena hantar borang PR1 yang original pada kami. Borang simpan yang salinan. Inilah salah satu borang dia. Borang PR1. Okey. Dia ada satu je. Nanti kalau pesyarah tu datang bila, kamu nyatakanlah tarikh dia. Berapa hari bulan. Okey. Kemudian ada salinan borang PR1 guru pembimbing. Dia ada 3. Okey. Berdasarkan jadual penyeliaan, kalau kata pesyarah guru pembimbing nak buat lebih, tak ada masalah. Katakan dia nak masuk tengok kamu tu, dia rasa tak cukup lah ni, nak masuk lagi lah, tiap-tiap minggu nak masuk.
Kalau tiap-tiap minggu nak masuk, maka daripada bilangan bersemuka ni, daripada pertama, kamu boleh sampai minggu ke-10. Tak ada masalah. Nyatakan tarikh dan nyatakan tarikh, dan kemudian selepas daripada muka surat ni, lampirkan borang PR tu. Lampirkan borang PR tu. Pensyarah yang guru pembimbing yang isi. Maksudnya, pastikan dia ada salinan yang original kamu pegang. Okey, seterusnya kita ada salinan borang kehadiran praktikum dan salinan borang rumusan kehadiran praktikum. Yang ni borang ni nanti saya akan terangkan selepas daripada inilah. Borang kehadiran praktikum ni kamu kena isi setiap bulan, dan borang rumusan kehadiran praktikum ni kamu kena isi di hujung praktikum. Ada dua borang termasuk borang PR1 adalah borang yang beraudit. Jadi bila kata borang beraudit ni, tak nak kami memang tetap kena akan kutip. Korang cepat ke, lambat ke, ada masalah ke, kapal terbang tak isi minyak ke, kereta api tayar tercabut ke, orang kata ferry terlupa pasang layar ke, tetap juga kena hantar. Bahasa dia paling mudah, by hook, by crook kena hantar. Nanti kita akan keluarkan senarai. Daripada senarai itu kamu kena sediakanlah dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, seterusnya kat sini ada borang pemantauan kekerapan penyediaan praktikum. Yang ni pun kami kutip. Ini pun kena hantar, kamu isikan. Dia pensyarah yang bahagian minor ni, abaikan. Yang ni minor, abaikan. Kamu isikan bila, kalau pra-penyediaan, pensyarah tu datang berapa hari bulan, tulis tarikh. Dan kemudian minta pensyarah tanda tangan. Kalau pensyarah tak nak tanda tangan, tak apa, kamu isi je tarikh. Dia nak sign, tak sign, kemudian itu lantak dia. Itu biarkan. Yang penting kamu isi. Okey, seterusnya. Jadual waktu. Okey, yang ni dokumen praktikum, PITO, PDPP, jadual waktu. Ni dia. Yang ni. Okey, nanti bila dapat jadual, tak ada masalah. Kalau kata sekolah ada sediakan jadual dalam bentuk dia sendiri, pun tak ada masalah. Kalau tak ada, kamu kena buatlah macam ni. Contoh. Yang ini, kalau kamu buat yang ini, pastikan kamu tanda tangan dan juga berusaha tanda tangan. Kalau yang pihak sekolah yang keluarkan, pastikan jadual waktu tersebut kena ada tanda tangan daripada guru besar, ataupun saya terimalah PK1. Sebab PK1 ni lah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan perjalanan kurikulum di sekolah, dan dia lah orang yang bertanggungjawab jadual waktu di bawah guru PK1. Jadi bolehlah minta tanda tangan. Kalau kata jadual tu tak ada tanda tangan, suruh PK1 tanda tangan. Sebenarnya jadual waktu ni, walaupun cetakan sistem, sebenarnya guru besar kena tanda tangan sebagai pengesahan. Ini jadual waktu yang diguna pakai. Ini antara perkara yang kita kena belajar lah. Sometimes sekolah terlupa, jadual waktu pakai sistem, tak payah tanda tangan. Tak, sebenarnya kena tanda tangan. Kena ada tanda tangan guru dan juga ada tanda tangan guru besar. Sebab itu adalah dokumen rasmi. Ini contoh je lah. Kalau kata nak ubah ke apa ikut kumpulan, tak ada masalah. Selesai ni. Jadual waktu habis. Lepas tu kita pergi seterusnya dokumen standard JSKP lah. Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kalau kata JSKP ni, biasanya student download dalam bentuk PDF. Dan student akan, orang kata apa, dia akan cetak lah. Tapi sebagai JSKP ni, orang kata benda tu banyak dan tebal. Kalau boleh janganlah print besar-besar. Boleh print, cuba maksimumkan lah. Mungkin 4 page satu muka surat. Sebab di PDF kita boleh adjust ya. Letak, lepas tu bindingkan, lampirkan sekejap. DSKP ni, saya nak beritahu ya. DSKP ni boleh ada kat sini dan juga boleh ada dekat file RPH. Tapi saya lebih prefer kalau DSKP ni kamu simpan dalam file RPH. Yang sini tak apa, letak je partition. Lepas tu kat belakang tu kamu bolehlah print kulit dia sebagai macam makluman lah, katakan kamu pegang DSKP tahun 5,
PCSK tahun 5 dengan tahun 4. Kata kamu kena ajar 3, kena sediakanlah 3. Kalau kata kamu pemurah hati, tak apa. Di file LPH pun ada, di file portfolio pun ada. Tapi saya lebih suka buat macam saya cakap tadi, print kulit dia, lampirkan. Kita tahu kamu kena pegang DSKP tahun 5 dengan tahun 4. Jadi yang DSKP sebenarnya ada dalam portfolio, dalam portfolio RPH. Okey, seterusnya. Rancangan pengajaran bidang teras. Yang ni kita tengok rancangan pengajaran bidang teras. Ni benda ni. Yang ni tadi Mr. mencakap. Berdasarkan DSKP yang kamu terima, kamu kena tanya dengan cikgu. Okey, cikgu berhenti setakat mana dan saya nak sambung bermula di mana. Okey. Daripada perjalanan perancangan yang panitia dah tetapkan, kamu kena buatlah daripada DSKP daripada minggu 13, daripada 13 Jun tu sampai 19 Ogos, apa tajuk yang kamu nak ajar. Macam pengajaran bahasanya biasa kepada kemahiran tu lah 4. Baca, mendengar, menulis, bertutur. 4 kemahiran bahasa tu biasanya berkisar di situlah. Dan kamu buatlah perancangan dan pastikan perancangan kamu ni berdasarkan DSKP. Yang ini masukkanlah tajuk bidang kelas apa. Okey. Kalau ada melibatkan 2 kelas, sebaik-baiknya buat 2 set. Yang ini untuk tahun 4, lepas tu copy paste lagi file ni untuk tahun 5. Okey. Dan di sinilah kena di hujung ni, yang kotak-kotak ni tak apa, kamu boleh besarkan kalau perlu, jangan risau. Yang ni tanda tangan kamu, guru pembimbing. Ini selepas pemuntulan kamu buat, mula-mula kamu buat. Kemudian kamu bagi guru pembimbing semak. Kalau guru pembimbing semak dah puas hati, dia sign. Bila dia dah sign, jumpa guru besar, minta guru besar sign. Lepas jumpa guru besar sign, okey, barulah kamu boleh laksanakan apa yang kamu rancang dalam rancangan mengajar ni. Rancangan pengajaran 10 minggu ni. Untuk pengetahuan kamu juga, kalau saya ke sekolah, kalau saya semak portfolio dengan file RPH, benda ni saya akan tengok. Sebab apa? Pada saya inilah lesen paling besar kamu. Saya akan tengok apa yang kamu dah rancang kat sekolah. Kamu dah bincang dengan guru pembimbing nak buat rancangan pengajaran 10 minggu ni. Dan kemudian kamu dah dapat kelulusan yang besar. Inilah lesen ni. Janganlah saya kata apa, saya datang minggu ke-7, minggu ke-8, saya tengok dokumen ni tak bertanda tangan lagi. Okey, saya terimalah minggu pertama, minggu kedua, mungkinlah kita sibuk sebi-sebi nak buat semua benda ni. Kadang-kadang kita dah terlupa sampai tanda tangan. Okey, sometimes saya terima kalau datang tu, guru pembimbing dah tanda tangan, tapi guru besar tak sempat. Tak ada masalah kalau guru besar tak sempat dah tanda tangan. Sebab guru besar memang selalu sibuk. Tapi janganlah sampai guru pembimbing pun tak ada tanda tangan. Kalau guru pembimbing tak ada tanda tangan, maksudnya kamu ngajar secara haram lah. Bukannya haram macam mana? Maksudnya tak tahu kandungannya apa. Inilah menentukan kerja buat kamu di sekolah. Apa yang kamu rancangkan, apa yang kamu tengok daripada DSKP, kamu pindahkan ke sini. Maksudnya selepas daripada itu, DSKP tu akan menjadi rujukan. Orang kata bukan rujukan utama lah. Sebab kamu dah pindahkan daripada DSKP tu ke sini. Dan di sinilah kamu akan tengok betul ke tak. Sebaik kamu mengajar bahasa Cina. Kalau kamu mengajar bahasa Melayu, saya akan semak. Betul ke kamu ambil daripada DSKP. Betul ke daripada tajuk yang kamu ajar betul tak sesuai, tak kemahiran yang kamu nak terapkan. Kamu nak mengajar bertutur, tapi pengajaran kamu lebih kepada kemahiran menulis. Tak kena lah tu. Itu yang biasanya yang secara teknikalnya orang akan tengok begitu. Okey, kita pergi seterusnya. Rekod pengajaran berpasangan. Pengajaran berpasangan mestilah dilaksanakan paling lewat minggu ketiga. Cik, kami praktikum seorang-seorang, cik. Nak berpasangan dengan siapa?
boleh tak berpasangan dengan classmate? Jawapannya tak boleh. Classmate kamu sekolah lain, kamu sekolah lain, tak boleh. Melainkan satu sekolah tu ada 2 orang, itu boleh. Ya. Habis cik kami yang seorang-seorang ni macam mana? Ya, susah hati. Guru pembimbing kan ada. Ajaklah. Mai cikgu, saya nak buat pengajaran berpasangan. Macam mana nak buat pengajaran berpasangan ni? Dia ada banyak cara. Cara paling mudah, kamu ngajar separuh, guru pembimbing ngajar separuh. Itu pengajaran berpasangan. Ataupun ada cara lain. Kamu buat RPH, cikgu, kawan kamu, ini untuk berdua sesuai lah. Kamu buat RPH, kawan kamu laksanakan RPH kamu. Okay, contohnya A buat RPH, B laksana. B buat RPH, A laksana. Itu boleh. Kalau kata macam contoh lain, kalau dengan cikgu, cikgu buat RPH, kamu yang ngajar. Ada tak cara lain? Ada cikgu mengajar, tapi bila ada aktiviti, kamu terlibat sama. Itu macam separuh-separuh lah. Pun boleh, tak ada masalah. Kamu kena nyatakan di sini tarikh, masa, segala butiran ni lah. Dan juga tanda tangan guru pembimbing, pensyarah penyelia. Dan kamu pastikan kena lampirkanlah RPH. Katakan kamu, okay, dia ada isu juga. RPH siapa nak dilampirkan? Kedua-dua RPH. Supaya senang nak buat rujukan. Katakan macam tadi, A buat dengan B. Maksudnya RPH A kena ada, RPH B kena ada. Senang. Tak payah nak keliru-keliru. Dua-dua RPH ada. Cuma yang nak letakkan di hadapan ialah RPH yang kamu buat. Kamu note lah sikit. RPH ni ditulis oleh siapa. Tulis dengan pensel pun tak jadi masalah. Lupa saya nak terang. Nak ingatkan. RPH pastikan letak nama. Jangan RPH tak letak nama. Nanti file RPH kan saya terangkan lagi. RPH kena letak nama sendiri. Jangan setengah orang dia letak terus tahun berapa apa semua. Sebab saya tahu mesti ada pelajar yang hantar portfolio ni. Sepatutnya hantar portfolio tapi dia hantar, tak patutlah terjadi. Dia hantar minggu tu punya RPH je. Dia letak dalam satu plastik. Dia hantar kat guru besar untuk guru besar tandatangan. Guru besar pun terkebir-kebir tengok siapa punya malaun punya RPH. Dia tahu guru praktikal tapi dia panggil kamu malaun. Sebab apa memang perangai macam malaun. Dia kena tulis lah nama. Setiap RPH tu kena letak nama supaya kalau orang menyemak RPH tercicir, dia dah portfolio terburai, dah tahu dah ini RPH siapa. Memang saya sebut memang berlaku lah. RPH terburai tu memang berlaku. Ya, kadang-kadang bila saya buat saya makan, bila tiba-tiba berlaku pelanggaran, satu ketika dulu praktikum, lepas habis praktikum, semua student kena hantar portfolio ke unit praktikum untuk kami semak. Dah lama dah benda ni tak berlaku, saya takut tahun ni berlaku. Apabila berlaku, bila semua student hantar portfolio, apa yang berlaku dalam unit praktikum ni masing-masing jadi ketam. Kenapa jadi ketam? Sebab nak jalan tak boleh, sempit sangat. Portfolio sana sini, file sepah-sepah, menyebabkan orang berjalan macam ketam. Termasuklah saya yang comel ni. Jadi bila dia berjalan macam ketam ni, dia macam kadang-kadang ketam ni, dia punya kaki banyak, dia macam tersangkut, terlanggur sikit. Bila terlanggur sikit, sangkut, jatuh berak. Bila jatuh berak, terburai. Bila terburai, ganggu kepala. Macam mana aku nak betulkan ni siapa punya? Itu pentingnya dalam RPH tu kena ada nama. Ya? Itu selingan-selingan je lah. Okay, Assalamualaikum, Encik Nakai. Minta maaf mengganggu, saya ada soalan. Pengajaran berpasangan tadi, berapa banyak kali kami kena buat? Sekali je. Sekali je? Maksudnya, macam tadi A dengan B kan? Saya ambil contoh A dengan B. Kamu buat dengan A, kamu laksanakan, kamu A, laksanakan RPH B. Betul Okay. Jadi, itu sekali. Faham tak? Itu saya salah. Tak nampak itu masalah Okay, tak apa. Saya bagi nampak clear, jelas. Okay. A dengan B, maksudnya A buat sekali. Tadi saya sebut pasal RPH yang A buat RPH, B buat RPH kan? Okay, kalau rasa macam tak nak terbeban, okay, buat RPH tu sama-sama, ngajar sama-sama,
Jadi RPH tu sekali je. Record tu jadi sekali je. Faham tak? Kau tak faham? Cik Nakai, kiranya dalam masa 10 minggu ni sekali sahajalah pengajaran pasangan ni dijalankan. Ya, sekali saja. Okey. Okay. Saya nak kirakan balik sebab saya takut fahaman saya dengan fahaman awak tak selari. Bila tak selari, dia tak sampai kata putus. Okey, dia begini. Okay, macam tadi, kalau nak senang saya cakap, okay, A dengan B sama-sama plan buat RPH, sama-sama kongsi mengajar. Yang tu, kamu kena buat sekali je lah. Maksudnya kamu tak akan jadi isu kena buat 2-3 kali. Tapi kalau macam kata kamu A, kamu buat RPH, B laksana, B buat RPH, A laksana, dia jadi 2. Kena ada 2 record sebab kamu cross. Kamu buat RPH, kamu ngajar. Kalau kamu buat RPH, kamu yang ngajar. Yang tu kena ada 2 record. Tapi kalau tak nak pening-pening, kamu rancang sama-sama, kamu buat sama-sama, tu record dia satu. Belah sana pun satu record, belah sini pun satu record. Faham Okay, kita teruskan. Borang maklum balas pengajaran berpasangan ni. Yang ni kamu nyatakanlah kekuatan, kelemahan, cadangan. Ini refleksi lah. Bila kamu dah laksanakan rancangan pengajaran berpasangan tu, kamu tengok pelaksanaan dia bagaimana. Apakah kelemahan kamu, apakah kelemahan yang kamu perlu baiki, apakah kekurangan yang kamu perlu. Orang kata apa? Kekurangan yang perlu kamu baiki. Kekuatan tu kamu nyatakan, kelemahan pun kamu nyatakan, dan apakah cadangan ataupun tindakan yang kamu akan lakukan untuk mengatasi kelemahan kamu. Nak tanya Cikgu Nakai, yang tu untuk yang cadangan, kelemahan, kelebihan apa semua ni untuk pasangan ataupun diri sendiri? Okay, yang ni sebenarnya untuk pasangan. Tapi sebabkan kita tak nak kekeliruan, kita terima dua-dua. Maksudnya kalau kamu buat pasangan pun boleh, kalau buat untuk diri sendiri pun boleh. Tapi kalau tanya saya, lebih baik untuk pasangan. Ke tak faham? Ke keliru? Faham. Tak apa, dua-duanya saya terima. Maksudnya borang malam balas ni, pengajaran pasangan ni, kalau kamu buat, kamu tulis di sini berdasarkan pengajaran pasangan kawan kamu, boleh. Kalau kamu nak tulis pasal diri kamu pun, boleh. Tak ada masalah. Sebab situasi dia, ada yang akan buat pengajaran pasangan ni dengan guru pembimbing. Kan? Jadi guru pembimbing ni tak isi borang ni. Jadi kamulah kena isi. Kalau kata kamu buat dengan kawan kamu, tak apalah kamu ceritalah apa kekuatan kelemahan dia dan cadangan penambahbaikan. Untuk dia lah. Berdasarkan perspektif kamu. Sebab peer coaching ni, ini kita panggil peer coaching ni, benda ni kita akan buat juga bila kita dah berada di sekolah nanti. Ya? Bila kita sekolah nanti, kita akan sama juga prosesnya. Kita akan diselia oleh guru besar. Guru besar akan tengok kita mengajar macam mana. Dan kita juga ada komuniti yang kita perlu buat. Contohnya pengajaran berpasangan. Benda ni akan berlaku di sekolah. Cuma pelaksanaannya, adakah sekolah ikut ataupun tak. Tapi kalau tanya saya jujurnya, kebanyakan sekolah tak ikut. Itu je mudah saya nak cakap. Tapi adalah satu kebaikan kalau awak dah tahu. Supaya nanti bila awak ke sekolah, kita nak buat pengajaran berpasangan. Tak adalah awak jangan-jangan. Ni sama macam aku praktikum dulu. Kan dah ada pengalaman. Itu bahasa dia. Okay, jelas. Kita teruskan rancangan aktiviti co-curriculum. Rancangan aktiviti co-curriculum ni sama macam takwin, cuma khusus dia untuk aktiviti. Aktiviti co-curriculum. Sekarang ni pelaksanaan co-curriculum dah tak ada macam dulu. Masa PDPR tak ada. Dia balik macam zaman asal. Tiap-tiap minggu ada. Ada satu sekolah ada satu sekolah sampai 3 jam satu hari. Ada satu sekolah buat hari Sabtu. Ada sekolah tak, macam-macam pelaksanaan. Ada yang bergilir. Ada yang minggu ni unit beruniform dengan sukan, minggu depan unit beruniform dengan persatuan. Ikut je, tak ada masalah. Okay. Dia akan, biasanya korang akan terkeliru ataupun tertanya-tanya.
kita orang ni akan, kalau fikir kau tanya nak bagi yang mana, jawapan dia daripada 3 tu korang kena point 1 je. Kalau fikir kau tanya, korang koko macam mana? Korang pilih 1 je. Sebabkan koko ni kita macam kami pun dah taklimatkan guru pihak sekolah boleh beri koko mana-mana yang sekolah suka. Tapi kalau boleh berlaku perbincangan, mintalah yang paling dekat dengan kamu. Contohnya macam kamu dekat dengan hati kamu pengangkap, kamu mintalah pengangkap. Kalau kata dekat dengan hati kamu bola sepak, kamu mintalah persatuan bola sepak. Sukan bola sepak, persatuan bola sepak pula. Jadi daripada 3 cabang tu kamu mesti ambil 1. Dan 1 tu lah perlu ada RPH. Tapi itu tak bermakna sebabkan kamu pegang 1, yang lain kamu tak terlibat. Kalau guru besar, kalau fikir kau kata, saya bagi kamu untuk koko, pengangkap, persatuan, bahasa Melayu, penisukan, bola baling. Dia dah bagi 3 macam tu, kamu kena tentukan pada diri kamu, bincang dengan pensyarah, kamu nak yang mana. Untuk dideklarkan supaya itu jadi penilaian kamu. Itu yang kamu kena pilih dekat dengan di hati kamu. Kalau kamu rasa pengangkap okey, kamu cakap dengan pensyarah kamu. Cik, berdasarkan ni saya nak pilih pengangkap lah untuk bantu saya dalam penilaian sebab saya dah jadi pengangkap diraja. Lepas ni kalau apa sebut je pengangkap ikatan semua saya dalam kepala otak saya nak mengajar, tak ada masalah punya. Kalau itu membantu, tak ada masalah, bincang dengan pensyarah, tak jadi hal. Tapi kalau kata yang lagi 2 tu, janganlah kamu abaikan. Mentang-mentang pengangkap, kamu dapat pengangkap, penilaian pun untuk pengangkap, yang sukan dan juga persatuan kamu tak datang. Tak naklah macam tu ya. Banyak dah report saya terima. Kadang saya tak tahu nak nangis kat mana. Saya rasa longkang yang kecil tu rasa kalau muat saya nak menyorok dalam longkang sebab malu yang amat. Ada kita terima laporan katakan guru pelatih hanya datang pada koko yang ada penilaian saja. Yang tak ada penilaian dia tak datang. Jangan macam tu kena datang juga. Kalau kata koko hari Sabtu, cik hari Sabtu kena datang ke? Datang lah, dah koko buat hari Sabtu. Ada setengah sekolah dia tak dapat cari waktu sepakat. Yang mana cikgu dia berbalah sama sendiri dan guru besar buat keputusan koko kita buat hari Sabtu. Kena terima lah. Ya, ada. Saya tahu ada sekolah yang buat hari Sabtu. Dan ada salah satunya di antara sekolah tu yang ada yang kawan-kawan dapat. Tak nak sebutlah sekolah mana. Sebab saya pernah hantar, sebab wife saya pun cikgu, saya pernah hantar di hari Sabtu pergi sekolah untuk koko. Balik daripada hantar dia, saya tak tahu pergi mana, saya dengan anak saya masuk Maidin. Jalan-jalan pusing kat Maidin, dah cukup time ke orang pun pergilah ambil wife saya. Ya ada, benda tu berlaku, bukan tak berlaku. Dia ikut pada keputusan semasa sekolah. Tapi janganlah langsung tak terlibat kena terlibat. Jadi rancangan dia tu, kamu nyatakan di sini, minggu kedua ada apa, minggu ketiga ada apa. Kamu lekatkanlah berdasarkan takvim sekolah, kamu masukkan maklumat tu di sini. Ini saya sediakan sampai minggu 8. Takdirnya kamu kena dapat sekolah seminggu sekali, kena tambah lagi 2. Takdirnya kamu kena sekolah yang koko berselang, sekali dia buat koko, jadi hari Sabtu tu 1 hari jadi koko, kamu kenalah. Mungkinlah dia kurang. Ya, mungkinlah dia kurang. Maksud saya mungkinlah dia ada 5 ke atau 4 saja. Itu tengok kepada takvim sekolah. Pastikan ada. Kak I, minta maaf ganggu. Saya nak confirmkan semula untuk rancangan aktiviti kurikulum ni, kita perlu kami perlu isikan semua rancangan aktiviti unit uniform, persatuan dan permainan yang ditetapkan, bukan sahaja yang penilaian ataupun penilaian sahaja. Kalau sebaik-baiknya isi semualah. Ya. Sekejap ada bunyi kapal terbang lalu. Saya minta maaf bukan kapal terbang, helikopter. Saya antara orang yang dilahirkan istimewa sebab telinga saya kecil sebelah. Jadi saya agak sensitif dengan bunyi yang
saya nak kata kuat sangat bunyi kapal terbang tu tak, tapi dia membuatkan saya tak boleh bercakap. Itu cerita dia. Okey, sebaik-baiknya untuk rancangan aktiviti co-curriculum ni, kamu letakkan yang telah kamu setujui dengan pensyarah yang mana untuk dinilai. Tapi saya tak ada halangan untuk kamu letak selain daripada yang dinilai, tetapi yang dilantik dengan sekolah. Maksudnya macam tadi saya sebut pengangkap, saya sebut persatuan bahasa, saya sebut permainan bola sepak. Okey, sekolah dah bagi kamu 3, tapi kamu dah pilih 1. Yang 2 lagi tu rancangan dia masukkan. Ya, masukkan, tak ada masalah. Ya. Okey. Paling tidak pun yang kamu kena nilai kena ada lah, jangan tak ada langsung. Okey, senarai nama ahli dan kehadiran. Yang ni saya minta sangat, yang ni ada contoh dia. Okey, yang ni kena modify sikit lah. Ini minggu, nama murid, tarikh ni kamu padam letaklah tarikh. Mungkin 15 Jun, lepas 15 Jun kita ada 22 Jun, lepas kita ada 29 Jun. Kalau buat hari Rabu lah. Kalau buat hari Sabtu mungkin ada 18 Jun, kita ada 25 Jun, lepas tu kita ada 2 Julai dan sebagainya. Okay, lepas tu kalau murid ada tanda, macam kita catat kehadiran right, kosong right, datang kosong tak datang. Okay, dan kemudiannya selain nama murid. Murid yang terlibat lah dalam pengendalian kamu. Okay, ada juga pelajar-pelajar yang ambil shortcut, dia ambil buku kehadiran koko yang fikir koko dan sediakan, kemudian dia tampal kat sini. Saya nak kata yang sebagai lampiran boleh lah. Tapi sebabkan kita ni cikgu, kita kena biasakan buat record. Kita kena biasakan buat record. Itu kemahiran yang perlu kita ada lah. Ya? Okay, yang ni habis. Seterusnya kita ada laporan aktiviti co-curriculum. Yang ni laporan ni saya tak naklah kamu detail sangat. Maksudnya kamu cukup sekadar kamu buat laporan ringkas. Yang ni tulis tangan pun tak apa. Ini butiran atas ni kamu isi, lepas tu kamu letak objektif, lepas tu laporan kamu ulasan guru pembimbing. Mintalah guru pembimbing ni kalau apa-apa ada minta ulasan ke cadangan ke apa, tulislah sikit. Janganlah macam tak ada langsung lah. Kadang-kadang saya pun susah. Kita dah maklumkan, tapi kadang benda berlaku juga kan. Faham, guru pun sibuk, banyak kerja kan. Dan menjalankan tugas-tugas hakiki dia apa semua. Itu yang jadi masalah sikit lah. Tapi pada yang boleh, mana yang tak boleh, tak apa. Pastikan kalau apa-apa pun tanda tangan macam saya sebut tadi, guru pembimbing tanda tangan dulu. Syarah penyelidik kita faham sebab dia tak datang, dia tak berada dengan kamu sepanjang masa di sekolah. Yang ada di sekolah bersama kamu banyakkannya guru pembimbing. Jadi kalau kamu tak dapat tanda tangan guru pembimbing, memang masalah lah pada kamu. Itu je saya nak beritahu. Maksudnya pastikan kalau apa-apa tanda tangan guru pembimbing mesti ada dulu. Kalau saya datang ke sekolah, saya tengok dokumen kamu, guru pembimbing dah tanda tangan, saya tak cakap apa dah. Sebab saya faham pensyarah ni pun kadang-kadang sibuk. Bukan kadang-kadang, selalunya sibuk. Kadang-kadang saya tak tahu apa sibuk. Tengok dalam jadual waktu tak ada jadual. Tapi semedang tak ada kat IPG. Itu malas saya nak cakap siapa orangnya. Tapi adalah orang-orang yang tentu begitu. Okey, seterusnya. Ini tadi tutup. Nanti kan saya terlupa. Okey, seterusnya laporan aktiviti. Okey. Ni ada satu rancangan aktiviti lain. Okey, ini tadi macam saya ada sebut. Ini laporan dia. Ini rancangan dia. Okey, yang borang ni satu aktiviti, satu borang. Contohnya saya bagi contoh. Dia pasangannya, yang ini rancangan, lepas tu dia ada laporan. Dia berpasangan. Maksudnya kalau rancangan ni ada, mesti ada laporan. Okey. Yang ni kamu nak isi untuk apa? Saya ambil contoh, kata macam tadi saya ada bagi tahu, kita ada raya. Kita akan raya 9 Julai. Kalau kalender tu betul, anak bulan muncul. Tak adalah anak bulan tak muncul awal, anak bulan tak muncul lewat. Betul munculnya, kita raya 9 hari bulan Julai. Raya Haji. Dan kebetulan, saya tak tahu sekolah ambil cuti ke tak. Katakan 11 Julai tu, sekolah buka, sekolah pun decide dan bermesyuarat sebelum Raya Haji, kita nak buat majlis korban. Kita nak tumbang kambing 2 ekor, kita buat sop kambing, makan ramai-ramai untuk satu sekolah. Jadi di situ kamu diberi tanggungjawab untuk menjadi pengacara majlis.
Jadi kat sini kamu isilah butiran dia. Projek dia apa? Projek dia apa? Sambutan Majlis Hari Raya Aidiladha. Tarikh, bila, masa kehadiran. Yang ni kamu bedal je lah. Maksudnya kalau kata melibatkan semua sekolah, satu sekolah kamu tu dia berapa jumlah bilangan murid, lepas tu kehadiran berapa, anggaran je lah. Kurang lebih ya, perancangan kamu apa. Kalau kata nak jadi MC, apa yang kamu kena buat. Lepas tu, strategi pelaksanaan macam mana. Lepas tu kehadiran apa kaedah penilaian macam mana. Jadi kurang lebih lah. Maksudnya yang ni pun saya galakkan kamu tulis tangan. Sebab nampak dia lebih macam uh, kalau bahasa mudahnya dia bukan scripted. Maksudnya benda tu ad hoc. Dia nampaklah sikit macam kamu buat kerja. Okay. Kemudian laporan ni pun sama. Laporan ni paling baik kalau ada lampiran gambar. Ambillah lampiran kamu jadi gambar MC. Kalau yang perempuan pakai sanggul yang pakai tudung, lepas tu ada pakai sanggul yang apa macam cekak tu, cacak-cacak kan, apa daun jetik tu. Lepas tu pakai selendang, pakai busana, yang lelaki pakai tepuluk, siap dengan kerih, apa semua kan. Lepas tu ambil gambar jadi pencara majlis. Ataupun mungkin ada yang kamu sebagainya, ada yang kelebihan pandai masak kan. Guru besar kata, okey kamu nanti kambing dah tumbang, kamu masak. Yang lelaki dia siap melapah kambing. Ambil lah tu gambar tu buat laporan. Rancangan dia apa, laporan dia apa. Ya. Ini selain daripada co-curriculum dan juga selain daripada DSKP. Ya. Dua benda ni. Rancangan dan juga laporan. Selain daripada DSKP, maksudnya mengajar, dan juga selain daripada KOKO. Kalau guru besar bagi tugasan, inilah laporan yang kamu kena sediakan. Jangan sampai tak ada langsung, sekurang-kurangnya jadi apa ni, terlibat dengan AJK guru penyayang ke. Kalau jadi AJK guru penyayang ni, pagi-pagi kena bertawat lah depan sekolah. Jambut murid datang, pun tak ada masalah. Okey, kemudian ini tadi saya dah terangkan jurnal. Okey, tadi ada tak Mr. Eng jelaskan pasal jurnal? Tak ada. Tak ada. Alamak. Tak ada lah pula. Okey, jurnal ni dia macam ni. Secara mudahnya ini adalah contoh jurnal. Yang ni print saja, tak ada masalah. Nanti letakkan dalam portfolio. Tapi walaupun ianya sebagai contoh, ianya boleh juga kamu rujuk. Sebenarnya ada cara untuk kamu lihat jurnal. Tapi nantilah saya cari cara macam mana nak bantu kamu untuk supaya kamu boleh baca jurnal-jurnal yang pelajar dah buat. Saya bukan nak suruh kamu tiru, saya nak bagi kamu tengok acu supaya kamu tak ni lah. Okay, yang ni contoh jurnal kamu print, masukkan dalam file. Tapi yang ni, sekejap saya tutup. Okay. Yang ni yang kosong . Ini kita ada berapa? Kita ada 10 bahagian. Masuk rujukan ni nombor 10. Yang ni kan, macam ni. Ada setengah pensyarah, dia suka kamu buat jurnal berdasarkan kurikulum. Ada setengah pensyarah, dia open, tak kisah apa pun isu yang ada di sekolah, kamu boleh buat jurnal. Ada setengah orang dia state, okay, campur-campur. Maksudnya separuh pengajaran, kurikulum, dan separuh lagi apa yang berlaku di sekolah. Itu kamu kena rujuk kepada pensyarah. Okay, jurnal ni, okay, katakan dalam seminggu kamu berpraktikum, seminggu tu, kamu kena nyatakan ada satu isu yang obvious yang berlaku pada minggu tersebut. Of course lah, biasa dalam minggu pertama orang akan bercakap tentang kawalan kelas. Ya, sebab first week, baru pertama kali masuk kelas, tak tahu perangai. Kamu boleh bertulis jurnal tentang kawalan kelas. Apa isu yang difokuskan, analisis isu yang difokuskan. Kamu kena tengoklah apa tajuk-tajuk ni. Kamu kena cari artikel, buat sikit macam penulisan ilmiah. Dia tak adalah ilmiah sangat, tapi kurang lebih lah bahasa dia. Kena buat penulisan. Ni biasanya jurnal ni, kalau bertaip ikut format ni, dia biasanya dua muka je maksimum. Dia tak ada lebih sampai 3 muka, tak ada. Okay? 2 muka saja. Okay?
Okay, nanti kalau ada kesempatan, kalau saya tak sempat petang ni, saya akan berikan tautan dia untuk kamu tengok jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh pelajar. Dan kamu boleh tengok lah. Jangan tiru ke. Saya dah bagi lombok tu bukannya suruh kata copy paste. Pandai-pandai lah nak tengok-tengok. Gunakanlah kebijaksanaan yang ada. Itulah semudah dia lah. Okey, seterusnya saya nak berhenti rehat dulu. Kita akan bersambung sepatutnya pukul berapa? Untuk jadual pukul 2 kan? Okay, kita sebab dah 1-2 minit ni, patutnya kita dah kena rehat. Kita rehat dululah ya. Nanti pukul 2 kita sambung. Bolehlah kamu nak makan ke, nak minum ke, solat dulu ke. Pukul 2 nanti kita akan sambung dengan fail RTH.